Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara player-player? Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara? Mudah-mudahan bahagia. Saudara Zamari LC, apa khabar saudara? Saya masih lagi berada di perantauan hari ini saudara. Bagi teman-teman yang kalau tak dapat pendengar dengan melalui Facebook, lari pergi ke Instagram ya. Saudara jangan lupa like and share ya. Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Kamal Awang. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Apa khabar? Ravindran Bopalan. How are you, Ravi? I hope you are okay. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Ramzi Sukardi, John Bob. Apa khabar saudara John? Oping Temu, Sarawak macam mana? Sihat? Dah dapat kabinet baru ni, mudah-mudahan okey lah. Saudara Marabiah Abdullah, Puan Susilawati Ahmad, Waalaikumsalam. Saudara Raju Kapi, nama Raju Kapi, Raja Kopi okey lah tu saya, jangan marah saya. Puan Rosyun, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara Mat Talib Maklong, saudara Nawawi Ahmad, saudara Muhammad Mat Zain, saudara Zulkifli, salam dari Pulau Pinang. Apa khabar orang Pulau Pinang no? Mudah-mudahan sihat. Hujan ke sana? Takut banjir lah. Ayak bah nanti naya dulu Pulau Pinang. Baik saudara, saya tidak punya banyak waktu kerana hari ini banyak isu yang saya akan bicarakan dan saya juga ada tetamu istimewa saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, sebelum saya memberi perbualan saya malam ini, saudara George Angkin, saudara Andi Bashir, seperti biasa saya harus memberi laporan kedudukan COVID-19. Hari ini adalah hari yang ke-654 saudara. Negara kita ini dijengah oleh virus corona yang mengakibatkan setakat hari ini sudah 2,764,354 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona dan mengundang kematian hari ini 28 orang saudara. Ini laporan daripada sahabat kita saudara Rio daripada Universiti Melaya. Terima kasih saudara Rio. Dan hari ini bagaimanapun nampaknya ada lega hari Minggu lah. Kalau hari Minggu ni kita lega sikit. Ia susut kepada daripada 3,386 kepada 2,282. 2 Januari saudara hari ini, tanggal 2 Januari 2022. Jumlah untuk setakat bulan ini saudara adalah 6,268 semalam dengan hari ini. Baik saudara. Bagaimanapun saya ingin berpesan pada saudara, hati-hati kerana kabarnya saudara, satu lagi jangkitan yang lebih berbahaya daripada COVID-19 telah dikenal pasti, iaitu jangkitan flurona, varian flurona. Yang ini menurut Profesor Madya Dr. Malina Osman daripada Universiti Putra Malaysia. Jangkitan flurona ini boleh menyebabkan seorang itu mengalami gejala sesama, demam, sakit tekak, batuk, sakit kepala dan sukar bernafas, yang seringkali merupakan penyakit bila kita alami bila musim sejuk. Oleh itu saudara, berhati-hati, jaga diri saudara, jaga keluarga kita dan ingat saudara, kita jaga sama kita. Itu sekadar ini laporan. Dan minta izin e-commerce, jangan lupa bagi mereka yang mempunyai produk untuk menawarkan produk saudara, boleh hubungi anda Al-Azhar di talian 0113304141. Kalau dengan Azhar, jangan lupa pesanlah bakur, haruman setangi bakur, supaya rumah anda, bilik anda aromanya seperti berada di tanah suci Mekah. Ingat saudara, wangi-wangian itu adalah dibenci oleh para malaikat. Dan sebab itu Al-Azhar juga ada menyediakan parfum juga daripada Timur Tengah. Saya pakai jenama Amir Al-Khud. Itu kayu gaharu, pati kayu gaharu. 3 hari tak basuh, okey. Tapi kalau basuh, hilang. Baik, saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk memuatkan produk saudara. Siti Farehah, jangan lupa. Dendeng manis Siti Farehah. Musim hujan, makan dengan nasi, tak payah lauk lain, saudara. Siti Farehah, 017-711-4300. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa untuk memesan buah-buahan segar daripada luar negeri, itu kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, terus dihantar ke rumah saudara. Harganya di bawah harga pasaran dan kelasnya kelas AAA. Hubungi Syauqi di Kizinis 0123575703. Usai e-commerce saudara. Meniaga-meniaga juga saudara, jangan lupa. Baik, kita pergi sedikit tazkirah pendek.
Hari ini saya punya tetamu istimewa. Nampak dia tetamu saya ni dia bersabar. Sabar saudara. Tazkirah kita hari ini tentang bila kita menyelusuri perjalanan, sejarah, perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Kerana ada seorang sahabat bernama Amru At-Tamimi. Banyak peperangan yang disertai olehnya, iaitu seperti peperangan Yarmouk, perang Qadisiyah, perang Nahwan, peperangan selepas kewafatan Nabi baginda Rasulullah. Kerana beliau menyertai peperangan itu selepas baginda kewafatan baginda Rasulullah, kerana dia masuk Islam lewat. Tak silap saya ada lebih kurang 7 hijrah baru dia menyertai Islam. Bagaimanapun kemahirannya dalam ilmu peperangan amat luas, tapi beliau mampu melakukannya secara bersendirian. Jadi apabila berlaku pembunuhan Saidina Uthman ibni Affan, jangan lupa khalifah kita yang dibunuh, kebanyakan khalifah Islam kita ni dibunuh. Sebab itu saya menyatakan untuk menyatukan bangsa kita bukan saja yang mudah. Para sahabat baginda Rasulullah juga sering dibunuh. Qabil Habil juga berbunuh-bunuhan. Jadi tak usah nak dogma lah, nak cerita penyatuan bangsa lah, penyatuan ni. Sejarah telah membuktikan. Tapi dalam apa-apa peperangan pun beliau ditempatkan sebagai tempat yang betul. Dalam keadaan begini, kerana waktu pembunuhan Saidina Uthman bin Affan, beliau hanya menjadi perantaraan. Jadi apabila berlaku perang Jamal antara pendukung Saidina Ali dan pendukung Ummu Aisyah, beliau adalah menjadi orang perantaraan untuk mendamaikan. Jadi seorang yang hebat itu mestilah diletakkan di tempat yang tepat, saudara. Jadi rumusannya, hendaklah kita meletakkan seseorang itu sebagai pemimpin di tempatnya yang benar-benar sesuai untuk dirinya. Jangan letak orang yang muka-muka. Inilah jadi masalah negara kita, kadang-kadang kelang kabut jadi saudara. Baik saudara, usai pencerahan sedikit tazkirah, kita masuk bab mutiara kata kiriman sahabat saya Cikgu Hibir Hasan yang telah pun bersara. Menurut saudara Hibir Hasan, dia kata rahsia kejayaan hidup adalah persediaan seseorang itu, manusia itu, untuk menyambut kesempatan, datangnya kesempatan. Itulah rahsia kejayaan dalam hidup kita. Terima kasih Saudara Hibil atas penjelasan kata-kata mutiara beliau. Saudara, usai kata-kata mutiara, seperti biasa saudara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Ingat saudara, saya akan terus menyuarakannya. Orang nak kata saya ni penghasut ke apa-apa, katalah. Bagi saya apa yang penting adalah untuk rakyat. Yang kedua, kita mengharapkan agar pimpinan negara jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kalau mereka berbelanja, maka negara kita akan menjadi sebuah negara yang muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah musibah atau ujian. Musibah atau ujian. Sebelum saya ambil pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pantun Pak Nazil ni dia melahirkan buku-buku pantun, orang Perlis, dari Perlis dia hantar setiap hari untuk kita berkongsi. Kata Pak Nazil, beli sawa si buah pedada sama pria si bunga kantan. Sungguh istimewa COVID melanda. Rakyat semua menjaga kesihatan. Kalau tak ada COVID ni mungkin kita tak jaga kesihatan. Untuk sawa penjelasan saudara, buah sawa ni sebenarnya buah ciku. Itu bagusnya pantun Pak Nazil. Dia akan menjelaskan kepada kita apa maksud perkataan sawa itu. Katanya lagi, cucur keria lemping kelapa, roti berinti dipotong sebelah. Menipu di dunia boleh dilupa, di akhirat nanti semua terselah. Jadi kepada pemimpin jangan menipu saudara, sebab di akhirat nanti segala-galanya akan terselah. Saya juga menerima kiriman daripada pejuang anak muda daripada Perak Tengah, saudara Norin Malik, yang meneruskan usaha untuk mengangkat martabat anak muda dalam Tibet dan juga usahawan tani moden. Saudara Norin Malik daripada Perak Tengah, dia mengirim 2 rangkap pantun. Katanya, deras sungguh sungai di hilir, jangan sampai air bah. Malaysia diuji bencana banjir, berdoa kita jauhi musibah. Kita sekarang ni diuji dengan bencana saudara. Katanya lagi, mega cahaya di waktu petang, nampak awan bagai berbuih. Satu persatu bencana mendatang, semakin berat ekonomi nak pulih. Jadi kekhawatiran beliau sebagai pimpinan anak muda, kalau lepas satu bencana mendatang, macam mana kita nak menyelesaikan masalah kita? Saudara? Dan usai pantun kita sikit dalam gedung ilmu. Ini adalah merupakan culipan kata-kata pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin Melayu hari ini dan akan datang. Sebagaimana tercatat dalam buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Buku ini terbitkan oleh Dewan Bahasa tahun 2000. Cantik ayatnya. Kerana pemimpin kita mengharapkan hadirnya
pemimpin Melayu yang terdiri daripada pemimpin yang betul. Kerana menjadi pemimpin yang betul dan benar, petua diingat, amanah didengar. Bekerjanya tekun, halus dan kasar. Ya, kasar ke halus ke, dia bekerja dengan tekun. Namanya harum, tidak tercemar. Dipuji rakyat kecil dan besar. Dijadikan pemimpin, negeri bersinar. Dijadikan tua, ia penyabar. Sebagai pemimpin, sebagai ketua, dia sabar. Dijadikan induk, sayapnya lebar. Dijadikan tiang, tidak berkisar, tak berpusing. Jadi matlamatnya jelas. Dijadikan pemimpin umat adil dan benar. Saudara, itulah impian kita, mengharapkan pemimpin hadir, memimpin bangsa kita. Kita sambung lagi culipan yang malam esok. Saudara, terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk bab yang serius, saya harus memberi peringatan saudara. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang anda lakukan. Ingat saudara, sebab saya tak ada kemampuan untuk melihat ataupun memantau ke semua komen. Dan juga saudara, ingat, ini adalah pencerahan politik. Pencerahan ini adalah sekadar untuk menjadikan warga kita warga berinformasi. Tidak ada siapa membayar saya, tidak ada siapa menaja saya. Saya juga melakukannya dengan percuma. Saudara juga saya tak minta apa bayaran. Cuma yang saya minta, like and share. Ya, saudara Yahya Azmin, saudara Hani Shah, Tan Sri Zainal alias ini dalam Instagram. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja. Bila nampak warna gambar cantik apa semua, sukalah saya. Dan saya ingin mempesan saudara, saya menerima kiriman daripada Jabatan Meteorological Malaysia. Hari ini telah mengeluarkan amaran bahawa hujan lebat akan berterusan selama 4 hari sehingga 4 Januari saudara. Jadi Met Malaysia menurut kenyataan dikeluarkan tengah hari tadi, hujan lebat berterusan. Jadi kawasan-kawasan yang harus berhati-hati di Jerantut, di Maran, di Kuantan, di Bera, di Pekan, Rompin di Pahang, Kuala Pilah, Rambau, Jempur dan Tampin di Negeri Sembilan, Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi di Johor dan Johor Baru saudara, serta seluruh negeri Melaka harus berhati-hati. Kerana hujan berterusan peringkat kuning ini dijangka berlaku di Perak, melibatkan Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Di Selangor, Kuala Lumpur juga berhati-hati saudara, hujan. Katanya saya dapat laporan ada juga naik air tadi. Dan ikutlah apa yang dipesankan oleh pihak berkuasa saudara. Baik saudara, itu tentang ramalan kaji cuaca kedudukan negara kita. Malam ini saudara, saya masih berkesempatan berada di Langkawi, satu pulau legenda, pulau yang indah. Saudara, dan saya tinggal di hotel Bella Vista Waterfront. Walaupun hotel ini tidak mempunyai bilik yang mencapai tahap 5 bintang, saya rasa bangga. Inilah hotel milik warga bangsa kita, Tan Sri Mazmin Halim. Memang hotelnya, servisnya baik, makanannya sedap. Halim Mazmin. Tan Sri Halim Mazmin ni, saya rasa bangga sebagai orang kita memiliki hotel yang tidak mencapai 5 bintang tapi servisnya 5 bintang. Biliknya walaupun kecil tapi selesa dan pemandangan indah waterfront. Tengok saudara dapat lihat sajana mata memandang. Kita duduk minum kopi bersama tiupan bayu di pinggiran lautan terbentang luas di Langkawi. Tahniah saudara Halim Mazmin memiliki hotel ini. Saya cakap terus terang saudara, orang nak kata apa berkatalah, saya lebih suka membuat satu rekomendasi ataupun galakan berkunjung ke Langkawi. Jangan lupa legenda hotel Bella Vista Waterfront saudara. Dan malam ini saudara, sekali lagi saya berkesempatan dengan pemimpin utama dalam UMNO bahagian Langkawi. Dan hari ini bersama-sama saya adalah saudara Saidi Nayan selaku Timbalan Ketua UMNO bahagian, dan juga bersama dengan saudara Saiful Nilazul, iaitu jana kuasa. Apa khabar saudara? Assalamualaikum. Ya. Khabar baik, terima kasih. Ya. Datuk Seri, sahabat saya yang memilih Langkawi untuk menjadi destinasi pelancongan. Ya. Terima kasih kepada warga Mayam kerana mengikuti siaran ini. Kepada siapa yang belum datang, berkesempatan datang Langkawi, masih ada, cuti sekolah masih ada. Ya. Dan selepas negara kita dilanda dengan
COVID 654 hari seperti mana dicatatkan. Ya. Itulah kesannya bencana ini kepada Langkawi. Ya. Saya ingat Langkawi merupakan 80% rakyatnya adalah bergantung kepada industri pelancongan. Ya. Maka dengan sebab itulah ramai daripada warganya begitu terkesan dengan pandemik ini. Ya. Dan selepas kerajaan membuka ataupun dipanggil gelembung pelancongan ataupun travel bubble ini bermula daripada 16 September lalu, orang Langkawi telah pun mendapat napas mula untuk memulakan kehidupan. Boleh mencari sesuap nasi, itu pun dah cukup, alhamdulillah. Ya. Dan sehingga kini dipahamkan hampir lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia yang berkunjung ke Langkawi dan limpahannya dapat termasuklah salah seorang Datuk Seri Kamal dan digerakkan hati untuk datang melancong. Tak tahulah sama ada indah khabar daripada rupa ataupun, tetapi yang penting ialah apa yang Langkawi tawarkan adalah merupakan satu pelancongan yang mampu dilakukan oleh semua warga. Ada yang mahal, ada yang sederhana, ada yang murah. Dan warga Langkawi sentiasa mengalu-alukan seluruh pimpinan, seluruh masyarakat di bumi Malaysia untuk datang melancong di Langkawi. Apa yang terkurang kita cuba betulkan dan cuba penuhi apa yang diimpikan. Saya begitulah petahnya timbalan Ketua Bahagian Langkawi berbicara. Tentulah malam ini bicara kita agak sedikit panas. Saya akan cuba bertanya, saya akan cuba mengutarakan beberapa persoalan. Soalan saya lain tak ada adalah demi rakyat. Kita menyantuni kepentingan rakyat. Soal politik juga rakyat itu perlu diutamakan. Dan sama dengan saya ingin perkenalkan Saudara Saiful Nizar Zainal. Beliau ada merupakan ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Langkawi. Apa khabar Saudara Nizar? Orangnya masih kacak bergaya, anak muda. Patutnya jadi ketua muda lah sepatutnya, tapi dia tak mau, dia memilih jadi kancang sebiasa je. Sila Saudara Nizar, cakap kuat-kuat sikit dia dengar. Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kali pertama. Kali pertama saya berjumpa dengan Datuk. Sebelum ni saya mengikuti Datuk di dalam live. Jadi tengok dalam live ni, rupanya tengok depan mata ni orang kata lagi kacak. Aduh. Okay. Jadi alhamdulillah. Semoga malam ni kita dapat berkongsi pandangan, berkongsi pendapat. Jadi skop kita lihat ni daripada skop orang muda. Orang muda, saya tak ada lah muda sangat pun. Tapi jiwa muda. Hati muda. Ada bini muda? Tak. Cari pasal Jadi alhamdulillah kita boleh share, kita boleh kongsi bersama rakan-rakan media maya apa yang orang muda inginkan dalam situasi kita sekarang. Dalam bagi saya konsep skop orang Langkawi lah. Kita orang Langkawi. Okey. Saudara Sulaiman Hassan, Assalamualaikum. Kirim salam kat Saidi. Dan sama rumah bujang Dan. Dia di quarters custom. Oh, di Kelana Jaya. Artinya ni. Saya kenal. Alhamdulillah. Baik. Setelah kita berkenalan dengan saudara Zaidi, ada orang kirim salam, ada geng dia, kita balon dia cukup saudara kalau tak betul. Baik. We come to the serious matter now. Sebab sekarang ni ada pihak pimpinan mengatakan apabila kita membangkitkan isu rakyat, saudara Zainal, saudara Nizar, saudara Zaidi, bila kita membangkitkan soal rakyat, maka kita dianggap sebagai penghasut. Sebagaimana mengatakan kalau dalam tempoh 8 tahun kononnya warga tua ni akan mengalami defisit kewangan. Sebab saya membicarakan tentang rakyat memerlukan kumpulan wang sebenar pekerja. Wang sebenar pekerja ni tabungan rakyat, mereka punya sendiri. Tapi kalau 8 tahun mereka miskin, apakah mereka tidak mencarum selama 8 tahun mendatang? Apakah selama 88 tahun itu duit itu terus beku? Kalau dia kata cuma ada 1,000, 2,000. Jadi kalau dia bekerja, dia tetap lagi mencarum. Jadi yang diminta dia oleh pencarum-pencarum dia bukan yang 1,000 tu. Mereka yang berkelayakan. Berkali-kali saya kata mereka yang berkelayakan. Tapi nampak-nampak gayanya masih lagi bertolak ansur, berkata begini semua. Saya minta pandangan
saudara Timbalan Ketua Bahagian Nur Saidi, apa pandangan anda apabila pemimpin mula kenyataan bahawa kita menyuarakan suara rakyat maka dianggap sebagai mengasut? Sila saudara Saidi. Okey, terima kasih Datuk. Ya. Datuk kata kita serius, saya ingat. Ya, Tak ya. payahlah serius dengan Datuk. Ya. Ini. Kita santai-santai ya. Ya. Cumanya kalau soalannya A atau B, suka atau tak suka, mau atau tak mau, cuma saya bagi tahu bahawa isu KWSP saya sependapat dengan orang ramai bahawa saya bersetuju. Kerajaan perlu serius melihat isu ini bukan isu politik. Yes. Ini isu kemanusiaan, isu keperluan Ya. yang paling mendesak untuk rakyat melepasi tahap paling sukar. Ya. Apatah lagi dalam keadaan sekarang kita lihat landaan pandemik ini seolah-olah meragut sebahagian nyawa kehidupan. Yes. Hilang pekerjaan, hilang perniagaan dan pelbagai. Tak cukup dengan itu, banjir melanda. Ya. Ini juga menuntut bukan sedikit kewangan, kerugian dan sebagainya. Mungkin akan dikatakan bahawa kerajaan ada pembantuan, itu soal lain. Tetapi soal one shot ni. Ya. One off. Maksudnya sekali harum beri. Cumanya itu yang dikatakan penghasut rakyat. Ada apa masalah kalau UMNO menjadi penghasut rakyat? Ya. Puas no? Selama ini pun dari dahulu memang UMNO adalah menghasut rakyat untuk tujuan hak dan kebajikan mereka. Yes. Ya. Kalau sebelum ini kalau kita tengok apa jua permasalahan orang balun UMNO tak ada masalah. Betul. Orang marah dengan UMNO. Pelbagai perjuangan yang UMNO sejak bila UMNO tinggalkan hak rakyat. Betul. Daripada belum merdeka tu, semasa tuntutan merdeka, semasa kita tubuh UMNO juga adalah hasil daripada gabungan 41 Parti Melayu. Ya. Berkumpul di Kelab Sultan Selangor. Ya. Itu juga tuntutan rakyat. Ya. Dan hasutan agar kita tubuh UMNO perlu ada satu platform untuk berdiri memperjuangkan hak rakyat. Betul. Apakah itu juga bukan hasutan rakyat? Hasutan rakyat berkaitan dengan perlembagaan UMNO, berkaitan perlembagaan negara. Ya. Kita tentang Melayan Union. Kalau kita tak menghasut rakyat untuk tentang Melayan Union, hari ini kita telah terima Melayan Union. Kita terjajah lagi. Kita dijajah lagi. Ya. Kalaulah kita tak masuk. Jadi kita tak takutlah dengan perkataan-perkataan polemik-polemik, asalkan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh UMNO ini ialah sejajar dengan keperluan rakyat, sejajar dengan hati nurani rakyat. Biarlah kita dipersalahkan oleh sebahagian orang kerana kita nak populis kononnya, tetapi sebelum ini masa mereka jadi kerajaan 22 bulan dahulu pun apa yang kita tak minta? Kita minta BRIM diteruskan. Kita minta bantuan-bantuan yang prihatin diteruskan. Kita minta bantuan untuk nelayan, kita minta bantuan untuk pekebun kecil. Walaupun dibagi sekecil-kecil di nelayan, tetapi kita tak pernah berhenti daripada menuntut untuk kebajikan rakyat. Kita tak kata untuk orang UMNO saja. Kita tak kata untuk orang Melayu saja. Kita tak kata untuk sebahagian-sebahagian, tetapi untuk mereka yang layak dan mereka yang sepatutnya kita bantu. Betul. Tetapi hari ini yang kita nampak yang layaknya ialah sebahagian besar rakyat ni ialah mereka yang di kalangan terkesan dengan banjir, terkesan dengan pandemik, terkesan dengan pendapatan rendah dan sebagainya. Jadi salahkah UMNO menuntut? Salahkah UMNO menyeru? Salahkah UMNO merayu? Cuma nak tanya, apakah kaedah mekanisme lain selain daripada kita bersuara di media-media ini? Ada tak medium lain yang lebih baik untuk kita suarakan? Betul. Kalau ada, bagi tahu. Kalau kita tak suruh hasut rakyat, mungkin apa cara? Katalah Takkan nak jerit tepi jalan? takkan nak jerit jalan, takkan nak berhimpun, takkan nak buat demonstrasi. Sebab kalau buat demonstrasi dikatakan bahawa kita tak faham tentang SOP. Betul. Jadi inilah mekanisme. Tetapi nak bagi tahu bahawa UMNO tidak akan berhenti untuk terus bersuara asalkan suara itu sampai dan hasrat untuk mendapatkan sebarang bantuan kebajikan dan lain-lain keperluan, termasuk hal 10,000 itu adalah serius, bukan kerana
politik, bukan kerana kepentingan pihak tertentu. Namun inilah suara hati nurani rakyat pada detik dan ketika ini. Timbalan Ketua Bahagian Langkawi, saya belum masuk Gear 5, dia dah masuk Gear 5 saya. Memang betul lah, mantap lah Bahagian Langkawi kali ini. Saya ada berkeyakinan lah kalau gini keadaannya. Keyakinan saya bukan suara beliau, tetapi pemikiran beliau. Aliran pemikiran beliau melihatkan kepentingan untuk membela untuk rakyat saya. Jadi saudara, jangan lupa like dan share. Malam ni memang panas saudara. Cuma saya nak bertanya pula dengan pimpinan pemuda. Kerana Ketua Penerangan UMNO ini datang daripada Pergerakan Pemuda sebagai naib Ketua Pemuda. Saudara Niza. Saudara Syaful Niza. Apabila tiba-tiba sekarang ni kita melihat Presiden Parti kata keluarkan wang semalam pekerja. Ketua Pemuda menjerit bagi anak Arab. Saban hari terpekik terlolong minta supaya disantuni rakyat. Ketua Puteri minta. Timbalan Presiden apatah lagi. Tiba-tiba dia kata bahawa sebagai penasihat ekonomi Perdana Menteri, dia kata tak payah pula. Dah bercanggah antara kenyataan Ketua Penerangan, beliau sebagai Ketua Penerangan, dah waktu yang sama sebagai naib Ketua Pemuda. Saudara Syarul Niza adalah Wakil Pemuda. Saya nak tanya apa pandangan saudara? Silakan. Baik Datuk. Kuat sikit. Terima kasih Datuk. Okey, baik. Ini pendapat peribadilah, pandangan peribadi saya. Kira apa yang saya utarakan ni memang tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa lah ya. Jadi ini pendapat peribadi. Bagi saya, bila bercakap mengenai tentang isu ekonomi ini, kalau di Langkawi sekalipun, kita benda isu yang paling serius kita hadapi, bukan kata saya atau rakyat penduduk-penduduk di Langkawi, di tempat lain mungkin saya tak tahu, tapi benda yang paling simple lah Datuk di Langkawi ni, minyak masak paket pun susah nak cari. Di Langkawi ni? Di Langkawi. Jadi peniaga-peniaga kita di Langkawi ni, orang nak meniaga memang perlukan minyak paket lah. Ya. Orang kata subsidi kerajaan lah. Ya. Jadi kalau minyak paket pun kita tak mampu untuk selesai, macam mana kita nak selesai benda yang isu yang masalah besar, negara? Masalah negara. Tak, saya tanya tadi tu, bila kenyataan beliau bercanggah dengan kenyataan Presiden, apa pandangan saudara sebagai orang muda? Jadi bagi saya, kalau dia, bagi saya Presiden sebuah parti dengan Perdana Menteri sebuah negara, dia dua entiti yang berbeza. Ya, betul. Okay. Untuk organisasi, and of course lah kita menghormati institusi Presiden. Dan untuk di dalam sebuah kerajaan, sebuah negara, kita menghormati Perdana Menteri. Jadi untuk bila mewakili parti yang datangnya daripada UMNO, jadi UMNO ni, budaya UMNO ni memang sentiasa membela rakyat. Tradisi UMNO sentiasa membela rakyat. Bila membela rakyat ni, kita bekerjalah ke arah membela rakyat. Bila bekerja ke arah membela rakyat ni, insya-Allah rakyat akan sedar dan kembali kepada kita. Kita mengharapkan agar sebagai Ketua Penerangan kembalilah ke pangkal jalan, bersamalah menyantuni kehendak Presiden. Apa yang diputuskan oleh parti, sebab beliau sebagai Ketua Penerangan, tentulah Saudara Syaril duduk di tempat yang betul. Di tempat yang betul. Bila dah duduk di tempat yang betul, bekerjalah dengan cara yang betul agar kejayaan beliau itu memberi benefit kepada UMNO. Ya. Sebab kita pun tak mau tengok dia jatuh. Betul. Kalau dia jatuh, mana orang akan kata lemahnya kita. Tapi kalau dia berjaya, maknanya kejayaan itu juga sedikit sebanyak akan menyumbang kepada UMNO. Okey, terima kasih. Itu cerita tentang KWSP. Artinya saudara tidak kesunyian. Saya juga tidak keseorangan, dan teman-teman yang berjuang, saudara Zamil Ibrahim daripada Gurun, daripada Sungai Petani, dia pun tadi dah menjerit petang tadi. Saudara Zamil, teruskan perjuangan saudara, teman-teman, saudara Lokman Adam. Bagi kita bukan penghasut, kita berjuang untuk rakyat. Jadi tak adalah baik untuk saya meneruskan isu-isu hanya KWSP saya sepanjang malam ini. Sebab malam ni saya ada orang-orang yang begitu saya lihat adalah pejuang-pejuang bangsa. Artinya Langkawi tidak kesunyian dengan pejuang. Saya nak tanya belum bab-bab apa yang dulu itu, semalam dah kita bercakap dengan Ketua Bahagian, kekecewaan yang kita alami apabila Langkawi jatuh ke tangan pembangkang dan sebagainya, itu pun selesai. Cuma hari ini tiba-tiba ada pula menteri daripada UMNO ni, Saudara Di.
Dia mengatakan bahawa you dah ambil vaksin dah kali keberapa? Kali kedua. Saya dah kali ketiga. Tiba-tiba dia kata vaksin keempat mungkin dilaksanakan. Boleh saudara Zaidi bagi pandangan? Vaksin keempat pula dah. Dah letih dah ni nak kena cucuk ni. Okey, Ya. saya tak pastilah apa yang sebenarnya yang berlaku. Mungkin apa jua permasalahan yang diutarakan mengenai keperluan untuk kita mengambil vaksin dan sebagainya ini pada saya rakyat perlu dijelaskan. Janganlah jelas sedikit-sedikit. Janganlah mula-mula satu, yang kedua. Sebenarnya terus teranglah berapa ya vaksin yang kita kena ni. Kalaulah malam ataupun minggu depan menteri bagi tahu sepatutnya untuk keluar daripada pandemik ni kita ada 10 vaksin. Bubur lah 10 kali pun. Bos 10. Jadi kita pun tak tertunggu-tunggu lah tu. Jadi. Jadi maksudnya pada saya lah rakyat perlu diberi penjelasan yang sebenar. Apa yang sedang berlaku sebenarnya. Apakah vaksin ni ialah tak cukup power ataupun tak cukup berkesan untuk mendepani pandemik yang sedang berlaku ataupun ada agenda lain. Kerana rakyat perlu bersuara, perlu mendapatkan pandangan yang sebenarnya. Betul. Perlu berterus terang. Maksudnya jangan jadikan rakyat ni merupakan seolah-olah anak burung yang disuapkan Ataupun sebagai tikus dan tikus sebab kita bukanlah takut untuk dicucuk ataupun divaksin, tetapi kita perlu jelas. Maksudnya kita ni orang UMNO ni pada saya lah kebanyakan tak masalah sangat. Apabila suruh diminta untuk vaksin, kita vaksin dan sebagainya. Cumanya kita nak sampaikan kepada akal umbi, kepada orang ramai ni, kenapa perlu 2, 3, 4 dan selepas 4 ni mungkin ada lagi dah tu. Jadi kalau sebeginilah, jadi maksudnya apakah yang vaksin pertama dan kedua tu tak berkesan atau tak mampu untuk menangani apa yang sedang berlaku. Jadi saya tak persalahkan kerajaan 100%. Cuma saya minta berterus terang lah. Betul serang. Bagi tahu yang sebenar. Kami ni sebagai rakyat ni perlu berapa dos sebenarnya. Betul. Untuk kita selamat menghadapi pandemik ni, untuk Ketua perangan lah macam Jaka Linglang. Dia tanya dengan saya ni, apa peranan ketua perangan ni? Dia sepatutnya beri perangan lah pada ahli parti lah. Iyalah, ketua perangan lah dan sebagainya lah. Jadi kita harap bahawa perkara-perkara ini anggaplah rakyat akan kongsi kepada apa yang sedang berlaku. Bukan rakyat dianggap bahawa apa jua yang diarah kita ikut saja. Kita bukan di zaman dahulu, bukan di zaman awal kemerdekaan yang tidak mempunyai medium-medium yang sepatutnya. Pelbagai saya ingat kalau tak tahu nak bagi tahu sangat lah tu, guna Datuk Kamal lah. Datuk Kamal boleh cerita. Lenjan lah saya. Tapi bukan suruh sajalah, bayar sikit. Jangan. Saya percuma. Jangan. Okey, sekarang ni okey, itu bab vaksin. Nak bercakap bab vaksin pula tu hal lagi sampai orang tak boleh pergi Mekah lah apa semua ni, itu masalah ni. Tak apa. Kita satu persatu. Sebab jadi saudara Zaidi dah masuk gear 5 ni, tak tahu gear berapa dia nak masuk lagi ni. Ini masuk lagi ni, bukan saya sebenarnya tak nak bercakap lagi dah bab ni. Saudara, tetapi apabila Setiausaha Agung pada UMNO veteran Datuk Mustafa Yaakob, sebab dia kata dia mengingatkan Haji Hadi janganlah nak ajak itik berenang, kerana katanya Majlis 3 UMNO setuju bahawa mufakat nasional, tetapi akad umbi UMNO tak nak ikut ada dengan Perikatan Nasional. Jadi saya nak minta pandangan daripada anak muda kita ni, saudara Saiful Niza, apa pandangan you dengan teguran daripada veteran, Setiausaha veteran UMNO yang bagi tahu jadi janganlah begitu, jagalah parti anda baik, kami tak payah dah, insya-Allah kita berasa rasanya UMNO Solo tak Langkawi ni. Sila saudara Saiful. Ya, baik, terima kasih Datuk. Saya konsep dia senang ya Datuk. Kita berjiran. Rumah sebelah-sebelah Datuk. Jadi sebagai jiran yang baik Datuk, kita ambil berat jiran kita ni dah makan ke belum, dah minum ke belum, anak-anak sihat ke, cukuplah. Jadi tak perlulah jiran yang tentukan kita nak makan apa. Tu dia. Kan hari ni nak makan ayam, dia suruh kita teringin nak makan ayam, dia suruh kita makan ikan. Jadi yang tu je lah Datuk. Ini pandangan anak muda, artinya kalau kita berkahwin balik pun janganlah tunjuk-tunjuk kita buat itu ini apa semua. Kan kita pula jadi syarat apa semua. Jadi kita kata bahawa kita nak bersama waktu betul, dalam susah dan senang.
Sebab Datuk Seri Presiden mengatakan bahawa selama ini yang ku cari-cari adalah teman yang sejati yang menyusuri perjuangan Mahasuci ini. Tapi kalau dah baru nak masuk, baru bentuk, diterjun sana, terjun sini, kita pun kecewa juga. Saya nak tanya apa pandangan pula Timbalan Presiden? Sebab rasanya Timbalan Presiden UMNO dia celah, dia baloi cukup-cukup untuk mak ni. Timbalan Ketua Bahagian Langkawi, apa pandangan? Okey Datuk. Ya. Saya ingat Muafakat Nasional ni merupakan perkara yang menjadi penantian yang begitu lama dalam perpaduan Melayu. Ya. Sehingga kan apabila ditandatangani pada 14 September, derayan air mata, kesyukuran. Tanda tangan itu pada saya belum kita hanging di situ. Saya tak tanya bagaimana kedudukan tanda tangan tersebut. Adakah kita KIV ataupun kita biarkan dia sepi tanpa berita, ataupun kita nak biarkan dia terus begitu. Pada saya, kita bertanggungjawab apabila kita menandatangani dan UMNO tak pernah menarik balik ataupun menodai piagam apapun. Cumanya apabila adat untuk bekerja sama ni, dia dua pihak lah, win-win situation. Maksudnya mesti saling hormat menghormati, mesti saling mencari titik persamaan. Kalau nak mencari titik perbezaan, kita dah cari 60 tahun dah. Cukuplah. Saya ingat kalau kita survey di lapangan pun, ramai orang masih menginspirasikan Muafakat Nasional yang original. Jadi pada saya, UMNO masih berlapang dada. Masih saya ingat masa masih ada. Namun demikian, perkara ini bukan boleh ditentukan oleh akar umbi. Sebab akar umbi pada saya telah pun menampakkan keserasian yang amat baik. Tetapi istiqamah kepimpinan lah diuji dengan jawatan dan pelbagai ini, apakah ujian tersebut lulus ataupun tidak. Kalau jadi kita mendoakanlah agar ada pihak kata ni dia boleh suka kalau kita solo macam mana? Kita dah menghadapi pelbagai macam-macam gelora politik yang kita hadapi, sama ada solo dan sebagainya, seperti mana di Melaka dan di lain-lain. Tetapi UMNO masih lagi, orang kata apa, tidaklah kita membuat keputusan terburu-buru dan sebagainya. Kita mendapat pandangan, kita memberi ruang dan peluang. Tak sampai bila UMNO akan beralah tu? Sampai bila UMNO akan melutut di kaki orang untuk menentukan hala politik dia? Maruah parti sampai bila? Sebab UMNO tu bukan milik satu dua orang. Bukan milik presiden, timbalan dan sebagainya. UMNO ini ialah dimiliki oleh 3.5 juta ahli di seluruh Malaysia, dan tarbiyah kepimpinan ini disampaikan untuk konsensus yang dibuat melalui PAU dan sebagainya. Sebab kita ada adab berparti. Sebab parti kita bukan ditubuh di tepi jalan, bukan ditubuh disebabkan oleh sipulan bersipulan, bukan berpaksikan kepada dendam kesumat yang tiada kesudahan, tetapi parti kita ditubuhkan di atas ada tempatnya. Tempat pula bukan calang-calang tempat, bukan sewenang Istana Besar Johor Bahru. Itu sejarahnya. Jangan lupa. Jadi sebab itulah karamah parti ini perlu dihormati. Jadi siapa nak hormati parti ini? Kita semua lah tu. Jadi kalau kita mengkhianati karamah parti ini, maksudnya tunggulah. Sebab itulah walaupun kita kalah dalam pilihan raya, tapi parti ini masih kekal berdiri tu. Tak ada satu cawangan. Belum ada satu cawangan dibubarkan. Whatever ada pemimpin lari, tinggalkan parti, tinggalkan perjuangan, tinggalkan kerusi. Tapi UMNO ahli tetap bersama. Ahli tetap setia bersama. Apa yang ditunggukan? Sudah barang pasti kita dah tidak ada jawatan. Kita tidak akan mendapat laba-laba politik yang dicari. Tetapi yang ditunggu itulah perjuangan. Bukan perjuangan pada ketika menang, kalah meninggalkan lapangan. Jadi saya ingat itu. Itu pandangan Saudara Zaidi ni, saya nampak beliau sebenar-benarnya ada anak muda saudara. Tak muda dah tua tu. Dia sebagai saya jiwa pemuda, sebab beliau juga merupakan bekas ketua pemuda di Bahagian Langkawi ini dan bekas wakil rakyat, tapi tewas dalam pilihan raya yang lalu kepada di kawasan mana ni? Di Kuah. Okey. Now sekarang ni kita ada dua perkara yang cukup berbeza, dan UMNO sekarang ni sudah memasuki satu fasa yang saya katakan dinamika baru dalam politik.
di mana UMNO bukan semestinya Presiden UMNO itu jadi Perdana Menteri. Dan seperti sekarang hari ini, saya ingin bertanya tentang kita tadi saudara Saiful tadi dia kata bahawa kita ada dinamika baru. Artinya Presiden satu hal, Perdana Menteri satu hal. So dua entiti yang berbeza. Ya. Minta maaf. Batuk. Sedap ni. Ayak. Orang kata mengkelan ayak buat apa? Ayat tu. Saya ni dah masuk gear. Ni kadang-kadang batuk pi lah ya dah. Okey, now dalam keadaan begini, apa yang saya ingin utarakan tentang apa keputusan UMNO bahagian Langkawi. Sebab banyak bahagian dia mengatakan bahawa UMNO kerana Perdana Menteri itu adalah naib Presiden, bahawa kita sokonglah sebagai Perdana Menteri. Dalam waktu yang sama, kita tak lari. Kita tetap akan mempertahankan Presiden Parti. Ni nak tanya pandangan timbalan. Timbalan ketua bahagian dulu nak tanya dulu. Tapi dia berlasah ke apa kah? Silakan, Di. Okey, Dr. Musi, ini masalah politik sebenarnya dan kebetulan masalah ni datang pada ketika persidangan UMNO bahagian yang berlangsung pada pertengahan bulan Disember yang lalu. Ya. Dan pihak kepimpinan UMNO, saya ingat perkara ini telah pun dijawab oleh yang berbahagia Datuk Ketua UMNO bahagian semalam. Ya. Tapi saya ingat Datuk saja test saya balik ni, saya dah bagi tahu. Maksudnya apa yang telah ditanya semalam tak perlulah tanya balik. Tetapi mungkin dia nak tengok sama ada Langkawi ni seias kata ataupun mereka lain-lain. Cepat membaca. Namun demikian, dalam usul politik yang kita buat ialah kita orang parti dah tu. Ya. Kita tak boleh lari daripada parti. Ya. Parti ni ada saf kepimpinannya, ada dia punya hierarkinya. Ya. Jadi kita menghormati tersebut. Dalam penyataan tu yang saya ingat ialah kita menyokong penuh saranan Presiden Parti dan menyokong Perdana Menteri yang datang daripada UMNO. Ya. Sokongan ini berlandaskan kepada janji Presiden Parti agar untuk mengembalikan UMNO sebagai Perdana Menteri. Walaupun kita kalah. Betul. Walaupun kita kalah. Jadi pada saya sokongan ini berpakej. Jadi pakej tersebut adalah kita menghormati, kita juga sehingga saat ini saya melihat tidak adalah satu kontradik yang begitu besar antara Presiden UMNO dengan Perdana Menteri. Kalaulah tak ada Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri juga adalah hasil sokongan daripada Presiden UMNO. Benda ni saya ingat tidak menjadi sesuatu benda yang pelik tu. Ya. Kerana inilah dinamika dalam dunia baru politik. Ya. Kalau kita tengok Jokowi, dia bukan Presiden Parti PDIP. Betul. Tetapi Megawati masih lagi presiden. Yes. Tetapi beliau diangkat sebagai presiden parti. Presiden Republik Indonesia. Betul. Begitu juga dengan Perdana Menteri Modi daripada India. Betul. Jadi kalaulah kita boleh terima perbezaan ini kerana Perdana Menteri tanggungjawab memimpin sebuah kerajaan. Yes. Manakala Presiden UMNO memimpin saf parti yang 3.5 juta lah tadi. Cumanya bezanya UMNO ni dia punya sistem dia pandangan cawangan, pandangan bahagian disampaikan kepada pucuk pimpinan akan sampaikan kepada kerajaan. Terpulang kepada kerajaan untuk melayani pandangan tersebut. Sebab kita ada PAU. Yes. Di PAU tu ada satu lagi. Inilah medan untuk menerangkan yang dikatakan teguran daripada bottom to up. Yes. Kita sampaikan. Sebab itulah banyak agenda-agenda Melayu yang kita buat dalam memperbaiki kerajaan, pentadbiran kerajaan ni buat melalui Perhimpunan Lagu UMNO. Kita tubuhkan Amanah Ikhtiar melalui sarana UMNO. Kita tubuhkan Tekun melalui sarana UMNO. Ini semua pandangan akar umbi dah tu. Jadi kalau UMNO tidak bergerak daripada saf akar umbi, hanya menerima arahan, teguran, pandangan dan sarana daripada atas, apa makna 3.5 juta akar umbi yang berpayung kepada UMNO ini kalau hanya kita hanya boleh mendengar. Bila yang mereka nak melapang dada untuk mendengar. Jadi sebab itulah UMNO ni dia punya tata susila dia ialah
parti ini untuk berbakti, bersetia, berkhidmat dan bersatu, bersetia, berkhidmat itu. Betul. Kita pegang teraju ini sebab itulah parti ini relevan dulu, kini dan selamanya. Jadi artinya presiden parti itu wajib dipertahankan. Ya, dalam pandangan-pandangan yang pro kepada rakyat, Yes. kita perlu bersama dengan presiden. Yes. Tetapi dalam hal-hal pentadbiran Ya, kerajaan, kita bersama dengan Perdana Menteri. Ya. Betul. Saya ingat tak ada satu kontradik yang Tak ada besar masalah. pun. Tetapi biasalah apabila ada sebahagian yang tak sama, Ya. yang tu kita nak bersama, kita nak bagi teguran. Saya ingat tak salah untuk bagi teguran. Ya, tak ya. salah untuk menyampaikan pandangan. Sebab kita meraihkan pandangan itu. Itulah gunanya ahli. Ya. Kalau kita tak dapat sampaikan sumbangan, kita bukan parti komunis. Kita bukanlah parti yang hanya one way traffic ni tu. Yes. Tu jadi bagaimana pula dengan pilihan raya? Pilihan raya dulu ke pemilihan parti dulu? Jolok pelan banyak ya. Nak tanya sikit pandangan you. Okey, Datuk. UMNO ni kenapa sejarah kita mula untuk pindah perlembagaan ini dibuat oleh zaman Tun Dr. Mazil sebagai presiden. Ya. Sebelum tu kita tak pernah. Kerana apa? Kerana pada kita lah UMNO kekuatan dia pada akar umbi. Betul. Seandainya kita mengadakan pemilihan parti, Ya. sudah barang pasti walaupun orang kata apa biduk lalu Kiambang akan bertahun. Betul. Cari-cari bulu ayam. Maksudnya tak payah tipulah, parti mana pun sama. Ya. Saya ingat kalau berlaku pemilihan Wak ketua cawangan pun berlaku pertukaran, kita akan ada masalah daripada jentera. Ya. Jadi untuk menjadikan parti ini lebih harmoni untuk menghadapi pilihan raya secara solid. Ya. Saya ingat kita buat pilihan raya dahulu. Pilihan raya dulu Baru. selepas parti. Namun demikian, Ya. itu pandangan kita. Ya. Namun demikian, saya melihat kita pulangkan kebijaksanaan kepada tutuk ayah lah. Okey. Tutup ayah. Tutuk ayah. Kita ada presiden. Ya. Kita ada timbalan presiden. Ya, Kita ya. ada majlis tinggi. Kita ada Perdana Menteri. So, berbincanglah cara yang terbaik. Ya. Sayangilah parti ini. Yes. Kalau tuan-tuan, kalau tutuk ayah di atas ni betul-betul menyelami kesetiaan ini merupakan peri pentingnya parti ini dipertahankan sebagai satu saf yang hebat. Berbincanglah cara elok. Ya. Dan inilah ayat-ayat yang selalu apabila tutuk ayah datang rasmi ni suruh kita bersatu, bersetia, berkhidmat, bekerja kuat untuk parti, Ya. turun jaga rakyat, turun padang. Hari ini saya nak bagi tahu rakyat Belan Abang, ahli UMNO di Cawangan Belan Abang Langkawi, minta tolonglah Datuk Seri Presiden, timbalan Presiden, naik Presiden, Perdana Menteri dan semua tutuk ayah parti. Kesianlah kat kami ahli-ahli wakar umbi ni. Jagalah parti. Buatlah keputusan, tak payahlah bergaduh. UMNO dah jelak dengan perpecahan. Jangan bergaduh lagi. Jangan biarkan parti ini dirosakkan untuk kesekian kalinya. Terima kasih. Oh, hebat saudara Zaidi. Beliau begitu memberi gambaran yang jelas. Lepas tu dia marah kat saya pula. Saya jolok je nak tengok pandangan macam mana. Maklum sajalah timbalan ketua bahagian saya bukan senang. Ahli bahagian di Langkawi ni berapa ribu? 13. 13,000 cik. Oi, pengundi berapa ribu? Sekarang ni 46. 46,000 cik. Lepas tu Oi, akan datang ni 66,000. Saudara Azmin Makmur, saudara Eton, saudara Hairul, slow sikit. Cuma saya nak tanya anak muda kita, saudara Saiful. Sebab ini juga menyangkuti tentang kepimpinan negara dan sebagainya. Saya nak tanya pada Saiful. Kata PM jangan wujudkan camp dalam parti. Jadi siapa yang sebenarnya wujudkan camp dari pandangan pemuda ni? Sila saudara Saiful? Ya, Datuk, terima kasih. Ya. Kalau nak ikutkan, saya ni orang kata anak muda ni Ya. daripada pandangan persepsi peribadi lah. Ya. Saya tak melihat kepada camp-camp ni, saya tak mau tengok. Anak muda ni, camp-camp ni kita tak mau tengok. Tetapi impian daripada saya selaku anak muda, saya inginkan seorang pemimpin yang role modelnya dia ada ketegasan, dia ada leadership yang baik, dia ada kepimpinan yang cukup baik. Jadi saya teringat satu kata-kata yang daripada cendekiawan
kalau tak silap saya Afghan Prophet, kalau tak silap saya. Ya, ya. The largest army Hmm. is nothing without the good general. Yes. Dia macam tu. Saya selalu kata general ni is a leader. Leader must make a decisions. Yes. Kalau So, dia tak boleh buat decision, so he's not the leaders. Ya. Ah, Jadi so, sebagai ya. seorang pemimpin Hmm. nombor satu, Hmm. dia perlu tegas, Hmm. dia perlu ada ketegasan, dia Yeah. perlu decision dia. Kalau dia kata A, Hmm. kata. Kalau dia kata B, B lah. Ya, ya. Belok ke kiri, kiri lah. Belok ke kanan, kanan lah. Jalan straight, straight lah. Ya, ya, ya. Jadi itu jiwa anak muda. Ya, ya, Orang ya. yang macam saya ingin impikan seorang pemimpin yang macam tu. Ya, ya, ya. Jadi saya harap Hmm. saya dapat melihat seorang pemimpin yang macam tu. Okey. Terima kasih, itu pandangan anak muda bahawa itulah sebenarnya kadang-kadang kita ni ramai apik lempang sempang peranang yang berada mengiringi Perdana Menteri, yang berada kadang-kadang tu mereka cuba nasihat, tapi alhamdulillah dengan presiden mereka tak boleh nak bagi nasihat. Baik. Ini masuk bab ini paling penting sebab sudah pun kita jeda waktu untuk mengadakan pilihan raya sudah semakin hampir. Hari demi hari orang akan melihat Langkawi. Sebab Langkawi ini di sinilah letaknya kembalinya seorang mantan Perdana Menteri jadi Perdana Menteri, akhirnya rakyat terkencing-kencing lah. Jadi apakah harapan yang ada di Langkawi, bagaimana pandangan rakyat, bagaimana dengan penyatuan, apakah Langkawi ini akan dilihat sebagai pencetus yang pertama atas kebangkitan UMNO Barisan Nasional untuk kembali berada di anjung kuasa si Perdana. Sebab hari ini kuasa yang ada ini adalah tempelan, sebab kita menempel ya, kita 42, tapi apakah harapan? Sebab itu saya datang ke Langkawi ini, saya bertanya dengan ketua bahagian, saya bertanya dengan timbalan ketua bahagian. InsyaAllah rasanya kalau ada waktu malam besok saya nak berjumpa dengan semua pimpinan bahagian. Kita nak dengar sendiri apa kenyataan UMNO Langkawi dalam menyantuni masa depan. Sebab Langkawi ini very penting. Sejarah Masuri, janganlah sumpahan itu berterusan. Janganlah Langkawi ini yang telah pun dibangunkan kembali, jangan menjadi sebuah pulau yang legendanya tersingkirnya kuasa bangsa kita. Minta pandangan Saudara Zaidi sebagai timbalan ketua bahagian. Okey, politik ini abang kuasa tu. Ya. Politik itu juga adalah merupakan hope, harapan. Ya. Politik juga seni 1001 macam. Ya. Kenapa kita berpolitik? Ya. Sama ada politik ni ialah untuk kita mencapai sesuatu kesejahteraan kepada rakyat. Ya. Tetapi kalau kita tak mampu untuk memberi satu kesejahteraan kepada rakyat, maksudnya kita menodai apa harapan rakyat. Ya. Saya melihat di Langkawi ini, semua orang faham, semua orang tahu. Saya tak payah ulas mengenai sejarah yang telah terakam, bahawa Barisan Nasional pertama kali kalah dalam sejarah. Kita tak perlu tetapi dia merupakan, pada saya, sejarah itu menjadi sekolah politik yang baik kepada UMNO bahagian. Ya, ya. Kepada Barisan Nasional Langkawi, Ya. untuk melihat bahawa politik servis ini juga merupakan apa yang UMNO buat selama ini ialah politik servis. Yes. Kita menyantuni rakyat, kita Ya. memberi itu dan sebagainya. Ya. Tetapi gambaran Masuri yang disebut tadi, Ya. Masuri dibunuh pasal apa tu? Masih dibunuh sebab fitnah. Fitnah. Jadi api fitnah ini bukan calang-calang. Cuma saya membawa di Medan ini apa masalah Langkawi. Permasalahan Langkawi yang paling pertama adalah masalah mengenai ferry. Ya. Ferry ini merupakan masalah yang cukup besar dan kita bahas dalam perhimpunan ataupun dalam mesyuarat agung kita baru ni, yang mana kita tahu bahawa jadual ferry tak seperti dahulu. Pada zaman Barisan Nasional dahulu, jadual ferinya teratur 1 jam 1, 1 jam 1. Kita boleh datang dan kita boleh beri anytime. Ya, ya. Kita tak perlu tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tetapi selepas kita kalah, Barisan Nasional kalah, masalah feri ini seolah-olah Terbiar. bertimpa-timpa. Ya, okey. Alasannya ialah air pasang surut. Ya. Air pasang. Saya ingat kalau zaman Barisan Nasional dulu, air yang sama, pasang yang sama, surut yang sama. Takkanlah zaman kami air yang tak pasang surut kot. Tetapi alasan itu untuk mewajarkan. Ya. Cumanya saya sarankan supaya pihak kerajaan melihat kembali apa guna kita wawarkan promosi Langkawi begitu gah di sana sini, tetapi apabila pelancong datang ke Kuala Perlis dan Kuala Kedah, hampa bahawa jadual feri pada hari berkenaan telah habis, besok pun habis, lusa pun habis, kena datang 5 hari selepas itu.
Ya, Orang ya, nak datang melancong bukan orang nak datang melancong di Kuala Perlis. Ya, ya. Bukan orang nak datang melancong di Kuala Kedah. Ya. Orang nak datang melancong ke Langkawi. Macam mana masalah ni perlu diselesaikan. Ya, ya. Kalau tak selesai masalah ini, benda ini akan menjadi racun kepada sektor pelancongan Langkawi. Ya, ya. Dan kalaulah orang Langkawi yang ada emergency, orang yang tinggal di Langkawi nak balik ke Tanah Besar, ada kematian, sakit demam dan sebagainya, memerlukan kesergeraan. Ya, ya. Tak boleh dah balik. Terpaksa sewa bot laju di antara 600 sampai ke 1,500 Oi, itu. tinggi ya. Satu buah. Jadi mana mampu. Ya, ya, ya. Jadi jangan jadikan pelbagai alasan yang menyusahkan ini merupakan orang kata apa, menghalal cara perkara yang dibuat. Ya, ya, ya. Yang perkara kedua, masalah besar yang kedua ialah pasal harga barang tu. Agak apa? Ya, ya, Di ya, Lang- semua. Satu Di Langkawi ni, Ya. kalaulah di Tanah Besar tu harga barang tu katalah RM30, Ya. di Langkawi lebih RM5. Oh, naik 30, jadi 35. Lebih 5 ke RM10. Sedangkan kawasan bebas cukai ni. Sebab itulah saya sarankan agar wujudkan dasar satu harga satu Malaysia. Ya. Maksudnya janganlah kerana kami di Langkawi harga tu double standard. Ya, ya. Kerana kami juga rakyat Malaysia. Ya. Jadi tolong lihat kembali. Kalau zaman Datuk Najib dulu dia bagi subsidi kepada Pulau Tuba agar harga barang di Pulau Tuba itu sama dengan di Langkawi. Okey. Dia bagi subsidi. Jadi kita minta supaya perkara-perkara yang sama itu berlaku. Boleh disubsidikan dan sebagainya. Perkara ketiga ialah perumahan rakyat. Okey. Perumahan di Langkawi ini tanah mahal. Sebab apabila Langkawi ini maju, tak harga tanah mahal, rakyat dan penduduk dia tak mampu buat rumah. Tak mampu. Ya. Jadi dalam soal ini bahawa rakyat perlu rumah. Jadi option untuk membeli rumah dahlah harga barang untuk buat rumah simen pun naik, besi naik. Apa lagi? Semua barang untuk kelengkapan buat rumah tu semua naik. Di antara 40% naik tu. Sehingga 40%. Jadi bagaimana rakyat nak tumpang kehidupan di bumi ini? Ya, ya. Jadi perlu kerajaan melihat dan menyediakan perumahan. Rumah yang ada PPR yang ada 2 tu di Langkawi itu pun hasil sumbangan pada zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri 248 juta iaitu di Ulu Melaka, di Kampung Kumpulan 500 unit dan di Kuah 500 unit. Itu saja. Itu saja sebelum tu. Jadi saya mengharap begitu juga dengan seterusnya masalah kesiapsiagaan hospital, sehingga parking hospital pun kita tak mampu tarkan. Oh, itu. Tak payah cerita yang lain. Tadi Cikgu Pun abang kata minyak masak tak cukup sebab minyak masak tu minyak untuk bersubsidi dan sebagainya. Ya, ya. Sekecil-kecil sebegitu pun kita tak mampu. Jadi kalau demikian, jangan orang rasa datang Langkawi tertipu tu. Janganlah kita hanya boleh bagi tahu, janganlah isu-isu picisan seperti mana isu ikan siakap mewarnai warna pelancongan Langkawi yang banyak lagi tempat lebih indah daripada kabaran perkara-perkara picisan tersebut. Banyak lagi benda yang lain yang lebih hebat. Datuk sendiri datang pun tak mau balik lagi. Sebab banyak lagi benda yang datang. Banyak, tetapi sampai satu pelancong akan rasa tertipu datang Langkawi. Pelancong rasa macam indah khabar daripada rupa. Walaupun sebelum lagi sekarang, tetapi tak mustahil kalau harga barang makan meningkat mahal tanpa kawalan dan sebagainya. Jadi orang ada option di tempat lain. Betul. Kalau dengan apa yang berlaku ni sekarang ini yang saya paparkan ini, kalaulah Thailand tu buka semadan, saya ingat sebahagian rakyat Malaysia tak datang ke Langkawi sebab masalah feri. Dia akan pergi Danau, dia akan pergi Hanyai. Tapi disebabkan kita tutup pintu sempadan, jadi tunggu pun tunggu, terpaksa datang Langkawi. Jangan jadikan perkara-perkara yang kita sebut ini merupakan perkara-perkara yang kita ambil remeh atau dipandang enteng, kerana Langkawi merupakan gambaran pelancongan Malaysia. Kalaulah Langkawi gagal dimanifestasikan sebagai destinasi pelancongan yang hebat, jangan kita kata bahawa Malaysia ni begitu hebat dalam menerajui enjin ketiga ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih saudara Zaidi, saudara Saiful. Nampak gayanya saudara. Tak cukup rupanya sejam saya nak bercakap. Tiba-tiba sekarang lebih daripada sejam. Nak ditanggal apa lagi pun nanti saya kena warning pula. Tapi saya melihat dari segi kepimpinan, dari segi juang, saya yakin bahawa Langkawi akan kembali seperti dulu sebagai pusat warna-warna Malaysia. Saya minta maaf saudara kerana saya tidak dapat meneruskan
untuk sambang lagi. So jadi insya-Allah malam besok saya akan berusaha untuk berjumpa dengan pimpinan-pimpinan lain di Langkawi ini. Kita cuba tengok apa sebenarnya di Kawi. Oh, saudara Asri bin dia kata pegawai custom ni dulu. Dia orang kenal ni tu. Salam. Ada salam pada pelayar-pelayar semua. Ucapan saya, jagalah diri kita, jagalah negara kita. Hanya kita saja yang mampu mempertahankan negara kita. Kita jumpa lagi malam esok. Saya ucapkan terima kasih pada Saudara Saiful, terima kasih pada Zaidi atas kesempatan waktu yang sedikit ini bersama dengan saya, dan kita terus berjuang dan terus berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.